Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RFS, Raisul Fadlan Safiruddin. Jadi kali ini saya akan berkongsi tentang cara cepat untuk bayar hutang, ya. Cara cepat langsaikan hutang ataupun cara cepat lunaskan hutang, ya. Jadi sebelum kita masuk kepada cara macam mana nak langsai hutang dengan pantas, dengan cepat, jadi sebelum itu ada beberapa perkara yang kita perlu jelas. Okey. Dalam bidang kewangan, hutang ini terbagi kepada dua jenis. Yang pertama hutang positif, iaitu good debt, manakala yang kedua adalah hutang negatif ataupun bad debt. Jadi hutang baik, hutang buruk. Okey, apa beza antara keduanya? Hutang positif ni dia buat orang, bila seseorang berhutang dengan hutang yang positif, maka dia akan jadi semakin kaya. Manakala orang yang buat bad debt, hutang yang negatif, hutang yang buruk, bila orang buat hutang ni dia akan jadi semakin miskin. Apa yang membezakan antara keduanya iaitu yang satu lebih kepada aset, manakala yang satu lagi lebih kepada liability. Okey. Jadi pertama kena jelas dulu perkara ni. Yang pertama adalah hutang positif, yang kedua adalah hutang negatif. Cuba bezakan antara dua perkara ni. Kemudian makna bebas hutang, ya. Ramai orang nak bebas hutang, tapi apakah makna bebas hutang yang sebenar? Okey, ada dua makna sebenarnya. Yang pertama, bebas hutang bermaksud tak ada hutang langsung, sama ada hutang untuk aset ataupun hutang untuk liability. Okey, manakala yang kedua adalah bebas hutang, tapi hanya bebas hutang daripada hutang liability saja, hutang bad debt, hutang negatif tadi, hutang yang buruk tadi, hutang yang boleh buat semakin hari semakin miskin. Manakala hutang untuk perkara yang boleh meningkatkan aset, boleh meningkatkan kekayaan, yang positif, yang baik, maka hutang tersebut boleh diteruskan. Jadi istilah ni, yang pertama, bebas hutang daripada semua hutang, sama ada untuk hutang baik ataupun hutang jahat. Manakala yang kedua, maksud bebas hutang adalah bebas hutang dari segi hutang liability saja, hutang bad debt saja. Jadi untuk perkara ni kita sendiri yang tentukanlah. Macam ada sebahagian orang dia memang tak nak hutang langsung, sama ada hutang baik ataupun hutang tak baik, dia tak kira, dia tak nak. So terpulanglah ada orang untuk bad debt saja, untuk hutang negatif saja yang dia tak nak. Manakala hutang yang boleh menambahkan kekayaan, dia nak teruskan. So terpulang pada diri masing-masing. Okey. Sekarang ni kita masuk pada cara nak langsaikan hutang, cara nak bayar hutang, cara nak lunaskan hutang. Okey. Prinsip dalam berhutang ni ada 3 prinsip sahaja. Saya cuba kongsikan 3 prinsip dalam berhutang. Yang pertama, hutang itu wajib dibayar. Bila kita berhutang, maka kita wajib langsaikan hutang tersebut walaupun tidak dituntut. Okey. Kalau kita ada pinjam duit kat orang, kita kena ingatlah. Sebab kalau kita tak bayar, nanti masalah di kemudian hari, ya. Dan untuk hutang ni, kalau tak dituntut kena bayar. Dan kalau kita pun, orang berhutang dengan kita, mesti kita ingat orang tu. Lebih-lebih lagi kalau hutang tu besar, jumlah dia agak besar, maka kita takkan lupa dengan hutang orang yang meminjam kat kita, orang yang berhutang kat kita, duit kita kat orang. Kita takkan lupa benda tu. Jadi prinsip yang pertama dalam berhutang, hutang wajib dibayar, sama ada dituntut ataupun tidak dituntut. Prinsip yang kedua, cara langsai hutang kita kena bayar. Dari mana? Guna duit poket kita sendiri, guna duit pendapatan kita sendiri, yang kita dapat dari pendapatan. Kemudian yang ketiga, prinsip dalam berhutang, cara cepat langsai hutang, cara cepat lunas hutang adalah bayar lebih. Nak cepat kena sanggup bayar lebih. Mana nak dapat duit lebih? Macam-macam lah. Sama ada daripada perkhidmatan ataupun daripada tambah pendapatan, Sama ada kita berjimat belanja sedia ada, kurangkan belanja yang tidak perlu ataupun kurang perlu, ataupun kita kena tambahkan pendapatan, ataupun buat keduanya sekali. Itu adalah prinsip, 3 prinsip. Manakala cara nak bayar hutang, teknik dia ada pelbagai, tapi yang paling famous saya nak bagi tahu adalah teknik snowball. Kita cari hutang yang pertama, snowball, cari hutang yang paling sikit dulu, baki hutang yang paling sikit, kita attack yang tu, dah habis yang tu, baru kita pergi hutang kedua yang paling kecil, kita attack yang tu pula. Kalau yang tadi dah habis, hutang yang pertama dah habis, kan ada ansuran, katalah ansuran dia sebelum ni 300. So ambil ansuran yang 300 tu, di samping bayar hutang yang kedua, macam biasa, ambil 300 tadi untuk bayar pula hutang yang kedua. So dengan begitu, snowball ni dari kecil dia jadi besar. Peruntukan kita, bajet kita untuk bayar hutang asalnya kecil, bayar ikut ansuran yang diminta. Tapi bila dah ada lebihan, hutang pertama dah habis, kita guna lebihan ansuran tersebut
untuk bayar hutang yang seterusnya. Jadi lama-lama akan bajet kita untuk bayar hutang makin cepat dan cepat habis. Akhirnya cepat habis. Okey. Nak cepat bayar hutang, apa prinsip dia? Kena bayar lebih, kena sanggup bayar lebih. Okey. Kemudian teknik yang kedua, kita boleh himpunkan banyak-banyak hutang pada satu hutang sahaja. Biasanya hutang ni kita himpunkan dalam hutang rumah sahajalah. Sebab apa? Sebab dia punya kadar cas keuntungan ataupun faedah rendah untuk hutang rumah. Biasanya macam tu. Tak semestinya macam itu, tapi biasanya begitu. Okey. Sama ada kita refinance ataupun remortgage rumah, kemudian bayar semua hutang yang lain, akhirnya kita bayar hutang rumah saja. Tapi bergantung juga jumlah hutang berapa lah. Tengok kita masing-masing orang lain dia punya kiraan. Okey. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, okey, dalam Al-Quran ayat yang paling panjang adalah tentang hutang. Satu muka surat, surah Al-Baqarah, muka surat third last ke second last? Second last. Okey. Muka surat second last dalam Al-Baqarah, ayat yang paling panjang adalah tentang hutang. Jadi ini satu peringatan lah pada kita untuk berjaga-jaga, berhati-hati dengan hutang. Dan dalam hadis banyak Nabi sebut supaya berhati-hati dengan hutang. Bahkan ada satu doa yang Nabi baca pagi dan petang. Salah satu ayat dia berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Daripada ghalabatid dain, ditaklukkan, dikalahkan dengan hutang, wa qahrir rijal, dan paksaan ataupun tekanan orang lain. Okey. Wallahu taala alam bisawab. Boleh cari zikir tadi dalam mak surat. Zikir dia panjang, tadi saya hanya sebut sedikit sahaja. Itu sahaja. Saya ulang sekali lagi, prinsip dalam berhutang. Hutang wajib dibayar, yang pertama. Yang kedua, cara nak langsaikan hutang, ia kena dibayar juga. Kemudian yang ketiga, prinsip dia, nak cepat langsai hutang, kena sanggup bayar lebih. Itu sahaja kali ini perkongsian saya. Terima kasih. Jemput subscribe, like dan komen. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.